Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and also very good morning to all of you. So all my student DHT01, DHT02, in this video we like to continue our lesson about the process that lead to the speciation. Before this, we learned already that the process of speciation could be happen in four types. The first one is reproductive isolation, and then the second one is genetic drift. So the genetic drift can be happen in a small population size, and then the third one is hybridization, and the final one is adaptive radiation. So today we are focused on the third process that lead to the speciation, which is hybridization. Hybridization is about the mating or cross. So mating or cross of the individuals of a different species. So highlight the word different species. And then when two different species ni are made together, they are able to produce hybrid. Ini adalah hybridization. Sebelum kita bincang antara dua different species yang cuba mate dan tak dapat menghasilkan mana-mana hybrid, ataupun hybrid yang dihasilkan itu adalah breakdown. So yang itu kita namakan sebagai reproductive isolation. Namun untuk hybridization, dia adalah mating between individual of a different species, and then they are produce the hybrid. So macam mana hybrid yang berlaku dalam hybridization ni? So kita akan tengok lebih lanjut sekarang. Hybrid is usually sterile. Hybrid dalam hybridization ni adalah usually sterile. Ada satu reason utama kenapa hybrid ini sterile, because the chromosome are not homologous. The pair of the chromosome are not homologous. So kita faham dalam meiosis adalah penting bagi a pair of homologous chromosome undergo the synapsis. Di sini disebabkan pair of homologous chromosome ni adalah not homologous, maka dia cannot undergo the synapsis dengan baik. But kadang-kadang berlaku mutation dalam situasi ini. Kau fahamkan mutation ini merujuk kepada a changes, perubahan. So berlaku perubahan, a mutation, that menyebabkan sterile tadi menghasilkan fertile alloploids, allopolyploid. So allopolyploid ni adalah antara dua spesies yang tiba-tiba dia boleh berpasangan. Sebelum ni homologous chromosome tadi are not homologous, they cannot pairing up, tak ada pasangan. Sekarang apabila dia berlaku mutasi, tiba-tiba a pair of non-homologous chromosome tadi can be pairing up. So this berlaku disebabkan mutation. So a speciation ni berlaku. A speciation ni kenapa kita kata dia berlaku? When a fertile hybrid are considered as a new species. Ini yang membezakan dia dengan reproductive isolation. Reproductive isolation kita menganggap dua spesies itu adalah spesies baru apabila dia cannot produce a fertile viable offspring. Tapi kali ini speciation berlaku apabila sterile hybrid ni tiba-tiba menjadi fertile, dan yang fertile hybrid ni adalah new species compare to the parent tadi. Mari kita lihat dengan lebih lanjut dalam bentuk diagram, sebab dia berkaitan dengan diagram. This is one species of plant, iaitu Brassica. And then this is another species of plant, Raphanus. Dengan dua bentuk sayuran ni. Apabila dia cross together, dikacukkan, dia akan menghasilkan satu bentuk plant di mana menggabungkan kedua-dua ciri ini yang kita panggil sebagai Raphanobrassica. Raphanobrassica ni sekiranya dia adalah sterile, dia bukan spesies baru. Sekiranya dia adalah sterile, mandul, dia bukan spesies baru. Maksudnya Raphanobrassica yang baru ni tak dapat menghasilkan offspring baru ya. Maka dia adalah bukan lagi dianggap sebagai spesies baru. Namun sekiranya berlaku mutation, sebab plant ni dia mudah berlaku mutation ya. Sebab dia mampu menjalankan satu perkara yang kita panggil vegetative propagation, iaitu dia membiak tanpa senyawaan. Maka dia boleh berlaku mutasi dengan mudah.
So apabila mutation berlaku, tiba-tiba Bafano Barsika ni daripada non-homologous chromosome yang not pairing up tadi, dia mampu menghasilkan a pair of homologous chromosome dengan doubling of chromosome berlaku, maka kita anggap dia adalah satu spesies baru apabila dia menjadi fertile. Penting untuk kita faham perkara ni. Sebagai contoh, kita lihat keadaan yang asal lah yang kita bincangkan. Maaf, diagram ni mungkin berterabur sikit ya. So this is one species of plant, and then this is a different species of plant. So ni different species ya. Kita beritahu dia different species sebab number of chromosome pun berbeza. Parent organisma ini, parent ini akan menghasilkan gamet N sama dengan 12. N sama dengan 12. Manakala parent yang kedua ni, different species ni, menghasilkan gamet iaitu N sama dengan 15. 24, gamet dia 12. 30, gamet dia 15. Apabila fusion of the gamet ni berlaku, dia akan menghasilkan satu organisma baru yang kita anggap bukan spesies baru lagi ya. Jadi bilangan kromosom ni adalah N plus N. Dia tak boleh jadi 2N sebab the chromosome cannot pairing up. Ya, kromosom daripada plan A tak boleh pair dengan plan B disebabkan different homologous chromosome. So dia ada N plus N sama dengan 27. Namun apabila berlaku mutasi iaitu doubling of chromosome, bilangan kromosom dia berganda daripada 27 menjadi 54. 27 campur 27 jadi 54. Daripada tak boleh bergabung, sekarang kita akan nampak dia akan pairing up sebanyak 2N sama dengan 54. Hasil daripada mutasi ini, mutation ini, dia menghasilkan satu lagi varian pokok yang baru iaitu fertile plant. Jadi apabila dia adalah fertile hybrid, maka ini adalah spesies baru. So kita akan ada spesies yang pertama, spesies yang kedua, dan ini adalah spesies yang ketiga yang dianggap sebagai as new species. This is a hybridization. Berikutnya adalah adaptive radiation. Adaptive radiation ini adalah konsep yang paling mudah sekali difahamkan, iaitu formation of many diverse adapt species. Perkataan adapt wajib ada ya. Dia berbeza dengan reproductive isolation di mana kedua-dua induk ini adalah dua different species yang baru. Ya, because they cannot mate together sebelum penghasilan zygote. Dan apabila penghasilan zygote berlaku pun, zygote tu adalah breakdown, inviable dan sebagainya. Yang kedua adalah genetic drift. Apabila daripada satu parent populasi tiba-tiba jadi kecil bilangan population size, di mana yang kecil tu akan mengalami pelbagai situasi iaitu bottleneck effect ataupun founder principle yang menyebabkan allele frequency change, di mana dia akan berbeza balik dengan induk dia. Maka spesies baru terbentuk di situ. Kalau hybridization adalah two different species mampu mate together, hasilkan hybrid. Dan hybrid itu mengalami mutasi dan menghasilkan spesies baru. Untuk adaptive radiation, dia lebih kompleks dan tapi mudah untuk difahami. Dia melibatkan formation of many diverse adapt species. Daripada satu induk menghasilkan many diverse adapt species from a common ancestor disebabkan oleh introduction to the various new environment. So adaptive radiation ni result from one or two cause saja. Yang pertama, satu spesies encounter wide variety of unoccupied habitat. Daripada satu spesies ni, dia memasuki pelbagai unoccupied habitat yang berbeza-beza. Dan disebabkan berlakunya competition antara spesies, all the available habitat and food source are rapidly utilized by the new species that evolve. Ya, kalau kita nampak dekat sini, satu spesies saja, masuk ke habitat baru, kemudian dia berpindah ke habitat yang baru ini, disebabkan berada dalam habitat ini dicuba adapt. Perkataan adapt tu penting kepada apa yang ada dekat sini, dan dia akan bercompete one another sehinggalah dia mampu untuk evolve kepada environment baru. Dan apabila lama kelamaan, a prolong of time, dia menjadi spesies baru disebabkan adaptasi dia kepada new surrounding.
So dia boleh dilihat dalam Galapagos finch burung ni ya. Satu spesies Galapagos finch ni, burung finch ni, dia adalah ground dwelling seed eating finch from the South America mainland. Okay, dia daripada South America. Dia migrate kepada various environment yang ada pada Galapagos Island. Apabila dia migrate kepada Galapagos Island, dia try to adapt to the local condition. Daripada satu sifat dia iaitu ground dwelling seed eating ni, dia menjadi ground dwelling seed eater macam asal. Dia juga menjadi cactus plant and seed eater. Okay, dia makan juga seed. Yang ada yang jadi tree dwelling seed eaters. Ada yang tree dwelling insect eaters. So dia berbeza-beza menjadi sifat dia apabila dia duduk kat habitat-habitat baru. Kemudian apabila berjumpa kembali, mereka tidak dapat kekal bersama sebagai yang sebelum ini. Mereka adapt sebagai a new species dan akhirnya penghasilan spesies baru berlaku di situ. So ini yang kita jelas dengan kita namakan sebagai kita namakan sebagai adaptive radiation. So contohnya dekat sini, ini adalah ancestor. Faham tak maksud ancestor ni? Asalnya asalnya spesies finch ni. Dan apabila dia pergi ke tempat lain, dia memakan insek. Apabila dia pergi ke kawasan Galapagos Island yang baru, dia makan buah. Apabila dia berada juga dalam Galapagos Island yang lain pula, Kepulauan Galapagos ni ada banyak pulau So apabila dia pergi ke pulau yang lain ni, dia makan cactus. Yang ni yang asal. Okay, makan seed yang asal. So dia berubah-ubah bentuk paruh dia berdasarkan apa yang dia makan, walaupun dia bermula pada induk yang sama. So ini kita panggil adaptive radiation. Jadi saya harap kita dapat memahami konsep ini dengan baik. So ini saja video kita berkenaan dengan proses that lead to the speciation. Saya harap kamu study sampai kamu boleh fahamkan semua konsep ini ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar. Bye.